Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, nama saya Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Dan pada video kali ini saya ingin mengulas tentang persoalan adakah pengkritik bukan Melayu berlaku adil, beradab dan profesional dalam menilai prestasi Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam setahun beliau menjawab sebagai Perdana Menteri. Jadi di sini saya ingin membangkitkan suatu perbincangan panel oleh Malaysia Kini baru-baru ini. Dan apabila saya membaca pandangan-pandangan panel serta melihat ahli-ahli panel, maka saya berpendapat bahawa pertama kalinya bagi saya Malaysia Kini tidak berlaku adil kerana tidak membawa ataupun menjemput seseorang yang boleh meimbangi pandangan-pandangan yang diberikan, iaitu lebih kepada mengutuk Anwar Ibrahim dan juga mempunyai sentimen yang tidak sihat kepada orang-orang Melayu dan juga orang Islam. Jadi kalau kita lihat bukan sahaja dalam panel kritik ini, iaitu yang dianjurkan oleh Malaysia Kini, tetapi Malaysia Kini juga mempunyai kolumnis-kolumnis bukan Melayu yang banyak, yang sepanjang saya baca setahun tidak memuji ataupun tidak mengiktirafkan apa yang baik yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam keadaan Pakatan Harapan terpaksa bergabung dengan musuh-musuh politik seperti UMNO, GPS dan GRS. Sudah tentu ia suatu keadaan yang cukup susah, bukan seperti zaman Tun Dr. Mahathir di mana beliau menjadi Perdana Menteri yang sepenuhnya full backing daripada partinya sendiri, dan seperti Najib Tun Razak dan seperti Abdullah Ahmad Badawi dan sebagainya. Jadi di sini saya rasa banyak kritik-kritik ini memang tidak seimbang ataupun tidak mengambil kira konteks semasa, budaya Melayu, budaya Islam dan sentimen-sentimen yang lebih kita katakan boleh membawa kebaikan daripada apa yang ditonjolkan oleh pengkritik-pengkritik bukan Melayu ini. Jadi pertama saya hendak menyatakan bahawa saya memilih tajuk pengkritik bukan Melayu sebab kalau saya kata pengkritik Anwar, maka ramailah pengkritik Anwar terutama daripada pihak pembangkang Perikatan Nasional dan Parti Islam Malaysia. Jadi di sini saya nak katakan bahawa bahagian tu dah banyak saya cakapkan, iaitu kritikan oleh pihak pembangkang yang memang sengaja nak cari pasal. Kerja mereka tak ada kerja lain mencari pasal untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi saya hari ini nak fokus kepada pengkritik-pengkritik daripada masyarakat biasa, iaitu civil society, yang mana saya pun sebahagian daripadanya satu ketika dahulu, dan saya lebih nak tengok kepada bagaimana mereka menilai isu-isu yang berbangkit. Jadi di sini kita lihat bahawa banyak pengkritik-pengkritik ini adalah yang bukan Melayu. Yang Melayu pun ada, tetapi tak ramai. Dan saya dapat lihat bahawa yang pertamanya pengkritik-pengkritik ini dia direct kepada Anwar Ibrahim, bukannya kepada unity government. Mereka tak sebut pula kepada Fadilah, Deputy Prime Minister, dan Zahid. Zahid tu selalu dikatakan dengan orang yang perasuah dan sebagainya, dan juga orang yang melalui proses mahkamah. Yang peliknya mereka tak kritik pula Said Sadiq yang juga di dalam keadaan yang sama, dan juga Muhyiddin yang ada dalam keadaan yang sama. Jadi di sini kita dah nampak bahawa senjata mereka terus kepada Datuk Seri, seolah-olah beliau tu berkuasa penuh, yang sebenarnya kita tahu untuk menjadikan ataupun mengadakan konsensus atau persetujuan antara 3 gabungan atau 4 gabungan yang besar yang 3 lawan 1, maka bukanlah suatu perkara yang mudah. Jadi di sini kalau zaman Tun Dr. Mahathir, banyak pengkritik-pengkritik ni mungkin
akan dihadapkan ke mahkamah ataupun dipenjarakan dalam Sedition Act, dan juga mungkin mereka terpaksa lari ke London. Jadi di sini kita lihat bahawa cara walaupun mereka bercakap, pengkritik ini tanpa adab bagi saya dan juga tanpa profesional, maka mereka masih lagi bebas menyuarakan pandangan. Saya rasa perkara ini adalah seperti membuli Prime Minister pertama kalinya di dalam sejarah negara kita. Jadi kalau kita tengok demokrasi di Amerika Syarikat, memanglah membuli presiden tu biasalah. Tapi di sini kita melangkaui batasan adab agama dan juga batasan adab Melayu, yang mana hormat kepada pemimpin itu mempunyai satu nilai tersendiri. Kalau di Amerika dia tidak ada adab Melayu atau adab Islam, tapi di sini kita ada. Dan ramai pengkritik-pengkritik ini tidak faham, tak mahu faham dan tak kisah langsung tentang adab sedemikian. Dan saya akan jelaskan apa maksud saya. Jadi isu yang selalu dibangkit-bangkitkan dan saya akan jawab setiap isu itu adalah, yang pertama, bahawa Anwar Ibrahim dah lupa kepada reform. Di Perlinya reformasi pun dah tak ingat. Dan juga ada yang reform yang terlalu lambat, yang tak dibuat-buat lagi ataupun lambat sangat ataupun dikebelakangkan. Yang kedua adalah mereka mengatakan Anwar ni cakap banyak dan cakap besar, talk a big game, tapi tak buat apa. Tak tahulah mereka ni sedar ke tidak orang tu baru 1 tahun, tetapi beginilah tuan-tuan, pengkritik-pengkritik yang ini selalu bercakap demikian. Dan saya sendiri terhiris perasaan saya apabila orang yang saya kenal sebagai rakan bercakap demikian. Yang ketiganya, mereka mengatakan bahawa Anwar terlalu fokus kepada Islam dan mengabaikan masyarakat lain. Saya pun tak tahu pengkritik ni dia duduk di planet mana dan apa keadaan dalam GE15 ataupun pilihan raya umum dan juga pilihan raya kecil. Mereka tak tahu ke apa ke isu yang sekarang panas, iaitu isu Islam, Palestin, adab-adab Islam dan sebagainya berleluasa dan dikembang-kembangkan oleh Perikatan Nasional, sehingga kan orang-orang Melayu dan orang Islam juga terjebak dalam konservatisme dan ekstremisme. Dan yang paling terhiris sekali adalah ada yang kata Anwar ni buang-buang masa, pergi berjalan sana, berjalan sini, naik kapal terbang beberapa belah-belah kali. Dan saya tak tengok pun ada gambar Anwar main golf ke ataupun pergi main speedboat dan sebagainya, tapi pun dijadikan bahan. Akhir sekali mereka menuduh Anwar Ibrahim menggunakan taktik Barisan Nasional di dalam melawan pembangkang. Contohnya media claim ataupun berita-berita ataupun portal-portal yang dikatakan menghasut telah dipadamkan ataupun diambil tindakan. Dan juga cara memikat ahli parlimen dengan cara kononnya bagi jawatan dan sebagainya, serta tidak bagi alokasi ataupun allocation kepada parti pembangkang. Terus sesungguhnya kita tahu bahawa pengkritik-pengkritik ni, mereka ni memang benar pun faham mengkritik saja, tetapi mereka ni bukan ahli politik yang di dalam peperangan politik. Jadi dalam war kita perlu melihat kepada senjata yang kita ada. Baiklah, kalau begitu saya terus kepada menjawab. Yang pertama, reform itu lambat ataupun reform tu diketepikan. Jadi saya kata, macam mana kamu tak faham bahawa nak mengubah sesuatu manusia dan juga ataupun sikap ataupun perangai manusia itu adalah sesuatu yang cukup susah. Melainkan kita mengambil aspek diktator, kita boleh tembak, kita boleh paksa, kita boleh hardik, kita boleh buat benda-benda yang boleh dikatakan tak baiklah. Jadi di sini Tan Sri Lim Kit Siang di dalam satu forum yang saya bersamanya,
mengatakan dia sendiri tak sabar nak buat reform sebab dia pun tak terfikir nak jadi kerajaan, iaitu DAP pada 2018. Jadi bila dapat saja peluang, DAP pun nak buat banyak reform dan cepat reform itu. Tapi kita tengoklah keadaan di mana orang Melayu telah bangkit menentang reform tersebut dan Sheraton Move telah mematikan kemenangan yang diidamkan sebegitu lama. Jadi Lim Kit Siang sendiri kata we have to be very slow and very sure about this reform, sebab dia memakan masa, kita kena nak tukar sikap. Tetapi malangnya pengkritik dia nak reform macam handphone hantar terus dapat cepat dan sebagainya. Jadi ini memang tidak berlaku adil lah. Sebab konteks tentang reform perlu diambil kira. Pernah saya bertanya kepada Mazli Malik semasa beliau menjadi Menteri Pendidikan. Dia kata, kenapa lambat sangat Syekh Akta Universiti ni? Iaitu satu yang memang amat prihatin oleh Mazli. Dia kata nak kena ubah this undang-undang, that undang-undang sebelum masuk kepada yang itu, Prof. Dia kata. So saya pun bagi dia, I give him the trust, ataupun saya pun memberi keyakinan kepada beliau dan bersabar untuk mendapat reform. Tetapi malangnya Sheraton Move telah mematikan perkara tersebut. Dan kritik yang kedua adalah kritikan yang kedua adalah cakap banyak Anwar ni, mereka kata banyak, talk a big game dan cakap besar tetapi tak buat, ataupun buat sikit-sikit saja. Saya nak bagi tahu, kalau kita seorang leader yang betul lah, bukan leader saja nak jadi kaya, Anwar dia tak ambil gaji pun, itu pun orang-orang bukan Melayu dan politik ni tidak bersyukur. Mereka tak faham bahawa seorang leader yang mempunyai visi, iaitu apa yang dikatakan misi madani atau civil society atau masyarakat yang lebih maju, mempunyai suatu impian yang besar, dan impian ini harus diberikan satu gambaran dan satu ulasan ataupun ceramah dan juga banyak kita kata untuk masa depan, iaitu satu direction, itu satu arah yang kita tuju. Jadi memanglah arah yang tuju dengan benda yang kita bergerak tu dia tak berapa seimbang atau seiring, sebab perjalanan sesuatu perubahan tu makan masa. Jadi yang ini pun tak difahami, iaitu bahawa cakap besar tu adalah cakap untuk masa depan, the vision of the future, how we want to be in the future. Jadi sayangnya dianggap ini cakap banyak-banyak. Saya pun agak terkilan dengan komen-komen sedemikian. Yang ketiga adalah Anwar ni terlalu Islamik, sebab dia pun dulu Islamik dan memang banyak orang-orang pengkritik bukan Melayu atau bukan Islam daripada dulu lagi tak suka pada Anwar Ibrahim ni sebab dia Islamik. Jadi mereka tak mau nak faham apa dia Islamik yang Anwar Ibrahim tu, tapi sekarang mereka berhadapan dengan Islamik, parti Islam yang ekstrim. Dan itu pun mereka tak nak faham. Mereka berkata kita nak tamatkan Islamic extremism ni dengan kita jangan bincang pasal Islam. Saya kata kita kena tonjolkan naratif Islam yang lain. Jadi ini menunjukkan kita kena banyak lagi Islam. Dan only Islam can solve Islam. Dia tak boleh cara lain. Dan ini adalah fakta. Dan Islam Madani ataupun Madani yang dicorakkan oleh Anwar Ibrahim adalah suatu yang saya rasa boleh mengatasi Islamic conservatism yang sekarang kita hadapi. Jadi perkara ini saya rasa tidak beradab lah kepada orang-orang pengkritik ni yang memang tak mahu faham pun tentang Islam, sebab mereka faham, mereka lebih pandai, sebab mereka dari satu agama ataupun mereka berarahkan kepada nilai-nilai barat, maka mereka tak perlu nak tahu sebab ini demokrasi, jadi kita hanya buat apa yang rakyat mahu. Jadi saya rasa itu adalah satu pandangan yang sempit dan tidak beradab juga, sebab ia
tidak memahami tentang aspek Islam yang sebenarnya. Kemudian saya pun nak jawab atau tak jawab tentang buang masa travelling sana travelling sini. Kita tengok bahawa satu, beliau travel untuk pergi ke China nak dapatkan apa yang dikatakan kerjasama dan juga sumbangan ataupun pertalian politik, sebab China akan menjadi kuasa, dah memang jadi pengkuasa yang besar. Samping itu juga beliau harus berhadapan dengan Amerika Syarikat. Maka ini adalah hubungan international. Jadi pengkritik ini tahu ke tak tahu, saya pun tak faham. Dan apabila Palestin berlaku, Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan sekadar pergi demonstrasi sana, demonstrasi sini, boykot sana, boykot sini. Demonstrasi pun dia tak pergi dan boykot pun dia tak buat, tapi dia pergi jumpa pemimpin-pemimpin untuk mendapat satu konsensus bagaimana untuk memberi satu tekanan kepada Amerika dan sekutu-sekutunya untuk kita membuat satu gencatan senjata. Dan saya rasa dah pun ada gencatan senjata, mungkin akibat daripada kerja ataupun tugas Anwar Ibrahim jalan sana jalan sini. Akhir sekali adalah tuduhan bahawa Anwar menggunakan taktik Barisan Nasional dengan menahan alokasi ataupun allocation wang yang kepada wakil rakyat, dan juga membuat media clamp, contohnya kepada portal-portal yang dianggap menghasut, dan juga memainkan 3R, serta memikat ahli parlimen dengan jawatan, allocation dan macam-macam. Jadi saya sendiri bersetuju kalau kita, dan saya rasa rakyat pun bersetuju kalau ada media-media yang tidak bertanggungjawab, sama juga influencer yang tidak bertanggungjawab, cuba mengapi-apikan perkauman dan agama dan sebagainya. Takkah kita nak ambil tindakan? Jadi mereka kata, oh ini ambil tindakan, tapi hadiah wang tak ambil tindakan. Ya, kita kena tengok juga sentimen rakyat. Kalau kita ambil tindakan kepada Hadi, mungkin akan jadi masalah yang lebih besar daripada pengikut-pengikutnya. Jadi di sini kita nak kena tengok hikmah tu di mana. Bukan kata main satu undang-undang untuk semua dan sebagainya. Kita nak kena tengok konteks hikmah dan juga konteks keadaan yang ini yang tak dilihat langsung oleh pengkritik-pengkritik. Dari sudut memikat ahli parlimen, saya rasa kita tidak bagi apa-apa jawatan. Mereka pun dah masuk, dan lepas itu barulah mungkin diberikan allocation dan sebagainya, seperti apa yang dibuat oleh kerajaan sebelum-sebelum ini. Dan disebutkan juga oleh menteri-menteri unity government bahawa allocation tu diberikan kepada projek-projek, bukan kepada wakil rakyat pembangkang. Sebab kalau bagi kat dia, dia mungkin guna untuk bayar influencer, menghasut dan buat perkara-perkara yang bukan-bukan, beli Mercedes dan sebagainya. Jadi di sini kita bertanggungjawab kepada duit rakyat. Jadi kalau ada yang dikatakan kita kena bagi semua, kita kena tengok juga taktik peperangan. Ya, kalau musuh pernah guna perkara tersebut, kenapa kita tak guna benda itu? Ada pengkritik yang kata tak boleh lah macam tu. Saya setuju, tapi kita kena tengok that in a war, in a political war, kita tahu bahawa pengkritik ahli-ahli parlimen ini adalah orang yang tak berapa boleh percaya sangat. Jadi kita terpaksa menjaga duit rakyat dengan cara demikian. Jadi saya tak faham lah kenapa pengkritik ni susah sangat nak faham war tactic as well as the benefit to society. Di situlah saya ingin sampaikan apa yang dikatakan bahawa pengkritik terutamanya yang bukan Melayu, saya rasa tidak berlaku adil, juga tidak beradab, dan bagi saya tidak profesional apabila tidak memahami keadaan. Dan mereka sendiri, kalau mereka jadi Prime Minister dan sebagainya, mereka sendiri pun tak erti nak buat macam mana. Selalu dikritik tapi tak bagi solusi ataupun penyelesaian. Dan penyelesaian mereka tu selalu mudah-mudah belaka. Tak mengambil kira sentimen Melayu, tak mengambil kira sentimen Islam, tak mengambil kira keadaan semasa dari sudut persetujuan daripada rakan-rakan GPS, JRS dan juga UMNO. Jadi senang saja bercakap. Orang kata lidah tak bertulang. Jadi saya amat sedih tentang perkara ini.
Sebab Anwar pun selalu diserang oleh orang-orang Melayu di Perkataan Nasional, dan orang-orang bukan Melayu pula juga nak meruntuhkan satu-satunya harapan kita untuk mengubah negara ini. Saya rasa memang kita nak ubah sama-sama negara ini, tapi fahamlah bahawa ia memakan masa. Faham juga ia harus mengambil kira konteks-konteks politik, budaya dan agama, dan kita kena hati-hati menggunakan sosial media untuk menyebarluaskan pandangan-pandangan kita yang akan memberi keretakan yang lebih banyak kepada masyarakat kita dan bukan membina. Jadi marilah kita sama-sama, kalau nak bagi nasihat tu tak ada masalah, bagi saja nasihat dengan beradab. Gunakan, kalaulah boleh Datuk Seri consider sekian-sekian, bukan kata patut buat ni, patut buat tu. Jadi macam tu dah memerintah. Kemudian jadi backseat driver pula tu. Kita tak boleh macam tu. Kalau kita dah trust satu orang tu, kita trust dia. Dan kita tengok ada ke anak-anak dia gelang-gelang dekat tangan? Tak ada pun. Ada ke dia berlumayan ataupun bermaharajalela sana sini? Tak ada pun. Adakah dia masukkan penjara orang ni, masukkan penjara orang tu sebab dia tu bercakap begini, cakap begitu saja? Pun tak ada pun. Jadi tak bersyukur bahawa ada kebebasan untuk bercakap. Kebebasan untuk bercakap, tidak semestinya kita bercakap tanpa adab dan tanpa sifat profesional. Kita harus mempunyai wisdom dalam membuat tanggungjawab kita, memberi nasihat, memberi teguran secara berhemah. Perkataannya adalah hemah, hikmah, dan juga mempunyai wisdom. Jadi saya akhiri bahawa bukanlah tujuan saya untuk merendah-rendahkan kaum bukan Melayu. Yang saya ingin fokuskan adalah kepada pengkritik bukan Melayu yang telah memberi satu pandangan yang tidak seimbang kepada orang-orang bukan Melayu, sehingga kan mereka sendiri tidak yakin kepada kepimpinan Anwar Ibrahim. Kalau kita sudah hilang keyakinan kepada Anwar Ibrahim, saya minta pengkritik ni tonjolkan siapa dia yang nak buat perubahan ni, dan memang mereka tak boleh tonjolkan sesiapa, sebab sistem politik kita adalah sedemikian. Kita kena dapatkan konsensus, dan ini adalah bukan suatu perkara yang mudah. Tak boleh tukar sewenang-wenang, sesuka hati begitu saja. Jadi begitu sajalah pandangan saya terhadap kritikan ini. Boleh terus mengkritik, beri nasihat, tetapi ingat beradab dan di dalam konteks yang sebaiknya. Sekian, terima kasih.